Assalamualaikum dan salam sejahtera. Orang dari Parti Pribumi Bersatu marah yang saya telah dedahkan wujudnya satu langkah Dubai. Orang PAS pula mengaku yang langkah Dubai ni memang wujud. Hari ini, Menteri Besar Kedah Sanusi Madno telah umumkan yang langkah Dubai ni jadi. Cuma nak tunggu tarikh sahaja. Nak tunggu tarikh bila benda ni akan selesai. Dan tarikh tu akan berlaku hanya selepas Tuanku Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong berjumpa dengan 120 ahli parlimen sorang-sorang. Pada hari Isnin baru ni, Perikatan Nasional telah sembah kepada Tuanku 120 surat sumpah ataupun SD yang ditandatangani oleh ahli parlimen yang tidak menyokong kerajaan. Kalau kita ambil 120, tolak dari 222, maknanya Anwar hanya tinggal 112 sahaja ahli parlimen, 102 ahli parlimen, oleh kerana 120 menyokong pembangkang. So 222 minus 120 tinggal 102. So oleh kerana Anwar tidak lagi memperolehi lebih dari 112 sokongan ahli parlimen, maka tumbanglah kerajaan Anwar Ibrahim. Dan dikatakan dari 5 ahli parlimen bersatu yang telah lompat, 3 telah lompat balik. So bermaknanya 1-2-3. Bukan 1-2-0. Anyway, PAS confirm. Dan Menteri Besar Kedah juga confirm. Dan beberapa pemimpin PAS lain juga telah kontak saya dan confirm betul memang benda diwujud, tapi dia ada tapi itu. However, saya cerita sekejap lagi tentang tapi tadi ataupun however ataupun but. Isu pendedahan langkah Dubai ni bukan dibuat oleh saya. Benda ni dah seminggu dah kecoh. UMNO pun umum. UMNO umum. Ada langkah Dubai. Memang wujud langkah Dubai. Dan mereka kata sebelum orang-orang yang terlibat dalam langkah Dubai ni sampai di Dubai, mereka sudah tahu. Masa mereka dalam kapal terbang, on the way, mereka sudah tahu. Tapi benda ni akan gagal. Ini cakap UMNO. Dan mereka tahu benda ni yang sebenar sudah wujud 4 bulan dulu. Cuma awal Disember saja dia tekan butang, dia tekan trigger, iaitu 5 minggu dulu. So 5 weeks ago, langkah Dubai telah dilaksanakan. The button was pressed. Tapi benda ni dirancang 3-4 bulan dulu. 3 months sebelum langkah Dubai, benda ni sudah. Dan senarai pun sudah siap. Tapi cuma senarai itu 114 nama saja. 114 members of parliament. Tuanku tak mau 114. Tuanku kata sekurang-kurang 120 minimum. So tergendala 3 bulan, delay 3 bulan, sementara dia orang cari lagi 6 supaya dapat 120. Mengikut titah tuanku. Ini titah tuanku. He wants 120 names, 120 MPs. So akhirnya dapat 120. Dan nama 120 ni ataupun salinan surat sumpah SD disembah kepada tuanku bersama 3 nama. Mula-mula mereka nak Tok Mat menjadi Perdana Menteri sebab orang ni tak setuju, orang tu tak setuju. Akhirnya mereka sebulat suara setuju dengan Tok Mat. Tapi tuanku nak 3 nama. So, dia orang tukar dari Tok Mat kepada 3 nama, iaitu 1 PAS, 1 Bersatu dan 1 dari UMNO. UMNO Hishamuddin Hussein, Bersatu Muhyiddin Yassin sendiri, dan PAS Dr. Sam.
Menteri Besar Terengganu. So the 3 names were submitted. Ikut titah tuanku nak 3 nama. So dia submit lah 3 nama. And UMNO setujulah, maknanya Hishamuddin. Walaupun Hishamuddin maknanya telah digantung. So benda ni is actually 5 minggu dulu dah dipersetujui, dan senarai 120, salinan SD dan cadangan untuk 3 nama calon Perdana Menteri pun telah dihantar ke Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. So benda ni orang PAS sudah bercakap, tapi orang Bersatu nak suruh senyap, nak suruh rahsiakan benda ni, don't talk. Tapi macam mana don't talk apabila orang Pakatan dan juga orang UMNO telah bangkitkan cerita ni bahawasanya memang ada wujud konspirasi lah, langkah Dubai lah, nak jatuhkan kerajaan lah, kerajaan tebuk atap lah, kerajaan pintu belakang lah, dan mereka kata akan gagal. Ini cerita-cerita boleh dikatakan daydreaming only, will not happen. So bila saya buat cerita ni, iaitu saya buat cerita ni berapa hari dulu, benda ni dah sebulan dah orang duk cerita, duk kecoh, ada yang menafikan, ada yang mengesahkan. So at the end, okay, let's get the record straight. Apa yang sebenar berlaku? So nampaknya orang Bersatu ni continue lah mengulang kesilapan mereka. Mereka ingat benda ni kalau kita rahsiakan, maknanya jangan kita bising-bising, jangan bagi orang tahu, jadi benda ni boleh berjaya. Kalau kita bising-bising akan gagal, ataupun Agong akan terasa yang benda ni sudah kecoh, akhirnya Agong back off, cuci tangan dan sebagainya. Cannot. Kalau itu pemikiran parti Pribumi Bersatu, maknanya dia orang ni masih budak-budak lah. Still novice, amateur. Benda ni politik, come on. What is the fundamentals of politik? Falsafah politik. Politik, you cannot wait to be given power. You must grab power. Yang berjaya are those yang grab power. Bukan yang mereka duduk tunggu kuasa diserah. Tengok Tengku Razali. Dah 40 tahun lebih dah. Dia nak jadi Perdana Menteri Malaysia. Sampai hari ni tak boleh jadi Perdana Menteri Malaysia sebab dia anak raja. Dia duduk. Dia tunggu orang mari menghadap. Dia tunggu orang mari beg. Please, can you take over as Perdana Menteri Malaysia? Orang tak akan mari menghadap, offer lah. Kalau you nak jadi Perdana Menteri, kena buat macam Anwar ni. Kena grab. Anwar ni dia tak kisah. Dia buat deal dengan devil pun tak apa. Dia boleh buat deal dengan DAP, walaupun DAP hentam Islam, hentam bahasa Malaysia, hentam artikel 153, tak apa. Anwar dari segi prinsip, dia boleh ketepikan prinsip. Asal boleh jadi Perdana Menteri. That's how you become Prime Minister. Kalau you anak raja, duk tunggu orang mari menghadap, orang sembah, orang offer. No, it's not going to happen. Tengku Razali sampai mati akan masih tunggu nak jadi Perdana Menteri. So, this is how it's got to be done. And you tengok, apa berlaku pada bulan November tahun 2022. What happened? Hamzah Zainuddin, Setiausaha Agong Bersatu, telah hantar 114 SD kepada Istana Negara. Send to Istana Negara. And lepas tu dia diam. Esok kan ada satu tambahan lah. Dia hantar email untuk tambah satu lagi. So the thing is, sepatutnya, dan mereka telah dinasihati tau, tapi mereka tak mau dengar nasihat. Ini Bersatu lah. Sepatutnya esok kan pukul 9 pagi dia buat press conference. Buat sidang akbar umum bahawasanya semalam kita telah hantar 114 surat sumpah ataupun SD kepada Istana Negara. Kita sudah sembah
kepada Tuanku Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bahawasanya kita sudah ada cukup majoriti untuk bentuk kerajaan dan calon kita untuk Perdana Menteri ialah Muhyiddin Yassin yang telah dipersetujui oleh semua ahli parlimen, 114 ahli parlimen sebulat suara. Announce pukul 9 pagi. Diorang tak mau. Sebab apa? Diorang discuss malam sebelum tu, the night before tu, diorang discuss panjang lebar sampai subuh. Apa nak buat sekarang? What happen kalau macam ni? What happen kalau macam... Akhirnya keputusan kita jangan buat apa-apa. Kita serah ke Tuanku. Kita dah sembah 114 surat sumpah. Kita dah sembah bahawasanya kita punya calon Perdana Menteri ialah Muhyiddin Yassin. Now we leave it to Tuanku. Serah kepada Tuanku. Budi bicara Tuanku. Pukul 11, Anwar masuk Istana Negara dengan Ahmad Zahid Hamidi. So sepatutnya you buat press conference pukul 9 sebelum Anwar dan Zahid Hamidi pergi jumpa Tuanku. Dia tak buat. So bila tu Zahid Hamidi kata yang sebenarnya 114 tu yang perikatan kata dia orang ada tu 14 orang Barisan Nasional. So tolak Barisan Nasional bukan 114, 100 je. Tak cukup. Sebab, ini Zahid Hamidi explain lah kepada Tuanku. Sebab saya pegang mandate. Sebelum pilihan raya, sebelum kita beri mereka ni surat watikah, terlebih dahulu mereka kena sign surat aku janji. Dan di dalam surat aku janji tersebut, mereka beri mandate kepada Presiden Parti Zahid Hamidi untuk menentukan mereka iaitu Barisan Nasional akan bentuk kerajaan bersama siapa. Itu keputusan Presiden. Jadi yang kata tadi 14 ahli Parlimen Barisan Nasional di dalam 114 tadi, mereka tidak ada kuasa untuk nak menyokong Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ataupun Pakatan Harapan membentuk kerajaan. So Tuanku kena tolak 14. Maknanya tinggal 100 saja. Tak cukup lah. Sebab 14 tu tidak ada hak, tidak ada kuasa untuk menentukan siapa jadi Perdana Menteri, siapa bentuk kerajaan. That is the mandate and prerogative of parti presiden. So Zahid Hamidi ni menghadap Tuanku sebagai 30 ahli parlimen. I speak on behalf of 30 people. So yang 14 tu termasuk dalam 30. Bermaknanya saya menolak sokongan 14 terhadap Pakatan dan Anwar Ibrahim. So oleh kerana dungdang, excuse me, kerana kekecohan, kekeliruan, akhirnya Agong terpaksa buat keputusan lantik Perdana Menteri dari parti, bukan gabungan, yang mendapat jumlah kerusi tertinggi, iaitu Pakatan Harapan dapat 82, Perikatan dapat 74. Kita jangan kira yang kata UMNO lah, Sabah lah, Sarawak lah dan sebagainya. We talk about the parti. Perikatan against Pakatan dapat 8 kerusi lebih. So, keputusan Tuanku Agong dan benda ni telah diumum dengan surat bahawasanya Tuanku Agong perkenan Anwar menjadi Perdana Menteri. Memandangkan parti dia ataupun gabungan dia dapat 82 kerusi banding dengan Perikatan hanya 74. So, bermaknanya the majority goes to Pakatan. Tapi kedua-dua tidak dapat majoriti. Perikatan pun tak dapat majoriti. Pakatan pun tak dapat majoriti. So, Anwar jadi Perdana Menteri minority government. Bukan majoriti. Dan ini, Tuanku telah umum melalui surat. Tapi surat putih. Surat putih. Bukan surat kuning. Bermaknanya, hanya pengumuman. Bukan titah. Dan dia orang kata titah. No. Titah is surat kuning. Yang tu surat putih. Pergi cek tengok. So the issue is sekarang, oleh kerana lack of attention ataupun
Parti Pribumi Bersatu ni tidak bertindak, maka Anwar Berjaya curi kerajaan. He stole the government. So sekarang ni kali kedua, dia orang hantar 120 SD, sembah 120 SD kepada Tuanku Agong. Dan dia orang nak duduk diam, jangan buat apa-apa. We don't upset Tuanku, we don't pressure Tuanku. Nanti Tuanku murka, mungkin Tuanku terasa dia ni tertekan, di pressure. No. Kita tak boleh nak ambil kira Tuanku murka ke, Tuanku feelings got hurt ke. No. This is about power. Di negara lain, they take power through the barrel of the gun. Through the barrel of the gun, you take power. Ini kita takut nak murka lah Tuanku. Mungkin Tuanku upset lah. No. We have to tell everybody bahawasanya ini telah berlaku. Sebab kita tak mau ulang kesilapan November 2022. The mistake Bersatu made in 2022 November is dia orang nak rahsiakan benda ni, tak mau upset Tuanku. Akhirnya Anwar Berjaya curi kerajaan. So now kena umum dan kena bagi tahu bahawasanya hari Senin baru ni nama-nama telah termasuk salinan SD telah disembah ke Tuanku, termasuk 3 nama calon Perdana Menteri. Dan Tuanku akan buat keputusan selepas berjumpa dengan 120 ahli parlimen tersebut. Mungkin akan lebih. By the time Tuanku jumpa, no more 120, could be more. That has to be made known. Kena umum. Sebab, what happen kalau benda ni, diam-diam macam tu, akhirnya, just flush down the toilet. You nak kata apa? So, macam November hari tu, bila Anwar dah dilantik sebagai Perdana Menteri yang ke-10, barulah nak buat press conference. Barulah umum bahawasanya kita telah mendapat 114, bahawasanya kita telah pun sembah kepada Tuanku. Nah, apa benda press conference lepas Anwar angkat sumpah Perdana Menteri? Buatlah press conference sebelum. Selepas you hantar SD, terus buat press conference. Ini dah Anwar umum jadi Perdana Menteri, dah angkat sumpah, baru press conference. That's called locking the stable door after the horse has bolted. Ataupun nasi sudah jadi bubur, sia-sia je. So this is, apa yang sedang berlaku. And Parti Pribumi not happy lah. PAS tak complain, PAS is happy. Even Sanusi pun, MB Kedah hari ni umum, memang benda tu wujud. Memang betul. Soalan dia, Tuanku akan jumpa ke tidak 120 ahli parlimen ataupun mungkin lebih minggu depan dan bertanya, interview seorang-seorang. There's a last step. Dan kemungkinan kalau Parti Pribumi Bersatu atau Perikatan not careful, benda ni boleh sabotage tau. Don't sit down and assume. Ini. Jadi, janganlah pisang berbuah 2 kali lah. Mami, you already made one big mistake November 2022. Don't repeat that mistake lah. Please lah. Parti Pribumi ni, kadang-kadang, tengok akhirnya seorang kena tangkap, kena charge. Tak mau lawan, masuk jail seorang-seorang. Nak kena lawan benda ni. Kalau tak lawan, orang akan pijak awak. Anyhow, yang very important ni, yang saya nak cerita ni. Langkah Dubai ni boleh berjaya, boleh gagal bergantung kepada Najib. This is very important. Sebab apa? Sebabnya, tindakan Ahmad Zahid Hamidi mengumumkan 30 ahli parlimen Barisan Nasional termasuk dia sendiri menyokong Pakatan Harapan dan menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang ke-10. Oleh kerana itulah Perikatan Nasional gagal bentuk kerajaan dan kerana itulah Muhyiddin Yassin gagal menjadi Perdana Menteri yang ke-10. That's the reason. Tetapi Zahid Hamidi berjaya sabotage langkah
Perikatan Nasional berjaya mengangkat Anwar jadi Perdana Menteri dan Pakatan menjadi kerajaan kerana dia dapat backing Najib. So kita tak boleh marah ataupun maki Zaid Hamidi. Tak. Zaid Hamidi berjaya membuat tu sebab of Najib. Kalau tak pasal Najib, Zaid Hamidi tak boleh buat. Najib bagi green light. Najib restu langkah untuk menyokong Pakatan dan menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Najib yang restu. Sebab apa? Sebab mereka janji seminggu selepas Anwar angkat sumpah sebagai Perdana Menteri Malaysia, 1 week, maka Najib akan dibebaskan melalui pengampunan dari Agong. Najib will be granted a royal pardon dan seminggu selepas Anwar angkat sumpah sebagai Perdana Menteri, Najib boleh balik rumah. So akhirnya benda ni drag. Dari November 2022, sekarang ni sudah Januari 2024. Najib masih duduk dalam penjara. Dan nampaknya, the way things are going, Najib akan terus duduk dalam penjara beberapa tahun lagi. Memandangkan ada one more case, 1MDB. Sekarang dia kena 12 tahun. Mungkin 1MDB ni kena 15 tahun ke 18 tahun. So dia akan duduk dalam penjara sekurang-kurang 20 tahun atau 18 tahun. 18 to 20 years. Baru dia boleh dibenarkan keluar. That's the scenario. So Najib sedar. Janji yang dia akan dibebaskan seminggu, auta. Dia tidak akan dibebas 10 tahun pun. Tu saya kata seminggu. So sekarang ni Najib sudah restu langkah Dubai. Dulu, November 2022, dia merestui tindakan barisan menyokong Anwar dan menyokong Pakatan. No Anwar, no DAP. Akhirnya, dia sokong Anwar, dia sokong DAP, dia sokong Pakatan dan Perikatan gagal membentuk kerajaan. Kerana itu. Dan, Zaid bohong Agong bahawasanya dia pegang mandate 30 ahli parlimen. Jadi bermaknanya yang kata 14 tu, ahli parlimen barisan yang sokong Perikatan atau Muhyiddin, no. Tak boleh. Tindakan Zaid Hamidi berjaya kerana direstu, disokong oleh Najib. Najib shares the blame. Kalau Zaid Hamidi disalah, maka kesalahan tersebut dikongsi oleh Najib. So, the success of Zaid Hamidi is because of Najib. Kalau Najib tidak sokong tindakan, Zaid Hamidi tak boleh buat. He couldn't have done it without backing, without sanction, without green light of Najib. So sekarang ni Najib tahu dia sudah kena main. Dia sudah kena dipelantar. So Najib now menyokong atau merestui langkah Dubai. Oleh kerana tu 14 ahli parlimen barisan sokong langkah Dubai sebab Najib says okay. So the key yang sebenar, the key for 14 lah, yang 14 ahli parlimen barisan tadi, the key sits with Najib. Sebab itulah Anwar pergi jumpa Najib, Anwar offer kalau Najib maknanya withdraw sokongan kepada langkah Dubai dan continue sokong Pakatan dan Anwar, maka Anwar offer anak Najib boleh diangkat menjadi Menteri Besar Pahang. Sebab Najib's not interested lah in anak jadi Menteri Besar Pahang. Dia nak tahu ni, my case ni, yang duduk janji seminggu ni, nak bagi pengampunan within 1 week. Now dah nak masuk tahun kedua dah. What happened? So that one, Anwar tak boleh nak janji. Anwar tak boleh bagi. Sebab masalah, Pakatan Harapan menang pilihan raya sebab mereka tangkap Najib dan masuk Najib dalam penjara. Itu dia punya sukses tu. Pakatan punya sukses. The formula. You berjaya kerana you penjarakan Najib. Macam mana pula you nak bebaskan Najib?
This is the problem. Which means it's your secret weapon tau. Senjata you tau. Senjata you, secret weapon you masuk Najib dalam penjara. Sebab tu dapat sokongan pengundi. Now kalau you bebaskan Najib, pengundi kata, aku undi untuk awak sebab awak masuk Najib dalam penjara. Now awak bebaskan Najib. So, buat apa saya sokong awak, undi untuk awak? So, this is the dilemma which Anwar is facing. He is going to kill the goose that lays the golden egg. The goose that lays the golden egg is Najib. You bebaskan Najib, you are killing the goose. So that is the dilemma. So Najib nampak yang Anwar tidak boleh nak bebaskan dia melalui pengampunan ke apa sekalipun. So Najib gives the green light ataupun the okay. So soalan dia, boleh tidak Anwar ni kembali ke Najib, pergi jumpa Najib yang kata, okey, saya sudah urus, lembaga pengampunan akan mengadakan persidangan, kes awak ni akan dibawa kepada lembaga pengampunan akan recommend kepada Agong untuk pengampunan. So you will be out sebelum raya lah. Sebelum raya tahun ni you are going to be out and you boleh balik raya kat rumah. Boleh tak Anwar buat tu? Kalau Anwar boleh buat tu, kemungkinan besar Barisan Nasional akan tarik sokongan dari langkah Dubai and langkah Dubai akan gagal. So it's not yet sealed lah. Not yet sealed lah. Seal, sign, delivered. Belum lagi. Cuma dalam kotak. Hanya dalam kotak. But not sealed, not signed, not delivered yet. So, Parti Pribumi Bersatu, can you please wake up? Jangan assume, that's it, kita dah sembah ke tuanku, dan kita serah ke budi bicara, budi bicara tuanku untuk menentukan. Because a lot more things can happen sebelum tuanku boleh jumpa 120 ahli parlimen tersebut. Banyak boleh berlaku di antara tu. And if that something happen, mungkin tuanku tidak akan panggil 120 ahli parlimen untuk interview ataupun untuk tanya betul ke tidak mereka sokong langkah Dubai. Be very careful. Okay? Things can still go wrong if you continue to sleep. That's my warning to Parti Pribumi Bersatu lah. Jangan marah yang saya dedah. Saya tak dedah. Benda ni sudah dedah berminggu sebelum saya bercerita tentang isu ini. Assalamualaikum. Salam sejahtera.